Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 18 Mac 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahawa jumlah kerugian akibat bencana banjir di seluruh negara pada musim tengkujuh atau monsun timur laut kali ini dianggarkan hampir RM1 bilion. Dia menyatakan bahawa Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA masih dalam proses menilai jumlah sebenar kerosakan yang dialami akibat bencana tersebut. Menurut beliau, kerosakan tersebut termasuklah infrastruktur seperti jalan persekutuan yang sedang dibaiki oleh Jabatan Kerja Raya dan jalan di luar bandar oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Namun pada masa yang sama, beliau menzahirkan kekecewaannya kerana berlaku pengalihan bantuan yang tidak sama rata di beberapa negeri tertentu pada musim banjir tahun lepas, di mana situasi ini disebabkan oleh perbezaan warna politik yang menyebabkan individu yang sepatutnya menerima bantuan tidak disenaraikan. Beliau menyatakan terdapat janji-janji dari kerajaan negeri untuk tidak memilih warna politik dalam penyaluran bantuan bencana kepada rakyat semasa kempen Pilihan Raya lalu, namun tindakan tersebut tidak diikuti selepas Pilihan Raya berlangsung. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menghadiri majlis santunan kasih sempena bulan Ramadan di Masjid Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah baru-baru ini. Pada jam 6 petang itu telah dinantikan oleh ribuan rakyat Malaysia yang berkumpul di sana dan hadirin berpeluang untuk beramah mesra dengannya. Majlis tersebut disambut dengan sederhana dengan kehadiran 2,000 masyarakat setempat termasuk anak-anak yatim, pelajar pusat tahfiz dan asnaf. Selain menyediakan bantuan dan berbuka puasa bersama warga setempat, Ahmad Zahid juga menunaikan solat maghrib bersama-sama Jumaat. Pemimpin UMNO dari seluruh negeri Terengganu dan kaki tangan kerajaan dan di pelbagai peringkat turut mengambil kesempatan untuk memeriahkan acara tersebut. Terengganu merupakan lokasi ketiga daripada 9 negeri bagi Majlis Santunan Kasih Ramadan anjuran KKDW. Program ini bermula di Johor, diikuti oleh Kelantan, Terengganu dan seterusnya akan berakhir di Kompleks Masjid Tuminah Bagan Datuk Perak. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia akan mengetuai gerakan memboikot rangkaian kedai seberneka KK-Mart di seluruh negara sekiranya tiada permohonan maaf secara bertulis dibuat di semua 881 cawangannya. Ketuanya, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, semua premis cawangan KK-Mart sudah diminta untuk memasang kain rentang permohonan maaf kepada seluruh umat Islam atas tindakan mereka menjual stoking tertera kalimah Allah dalam tempoh 2 hari. Jika mereka tidak berbuat demikian, mereka akan berhadapan dengan kempen memboikot sehingga kedai tersebut ditutup. Beliau menegaskan bahawa kempen untuk memboikot telah bermula sejak semalam selepas satu video dimuat naik dalam TikTok yang meminta untuk memboikot KK-Mart dan pihak lain agar tidak bermain dengan isu sentimen dan sensitiviti 3R iaitu agama, bangsa dan institusi diraja. Selain itu, beliau juga telah mengarahkan semua pergerakan pemuda UMNO negeri untuk membuat laporan polis terhadap penjualan stoking tersebut untuk membolehkan siasatan mengikut Seksyen 298(a) Kanun Keseksaan. Sebuah akhbar melaporkan penjualan stoking yang mengandungi kalimah Allah di KK-Mart Bandar Sunway Selangor telah menjadi perhatian ramai selepas gambar produk tersebut dimuat naik di media sosial sejak 13 Mac lalu, di mana KK Supermart telah menghentikan penjualan produk tersebut. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa keruntuhan muafakat nasional yang berlaku tempoh lalu bukannya berpunca daripada tindakan UMNO. Beliau yang juga merupakan Timbalan Perdana Menteri menyatakan bahawa pada masa ini lebih baik bagi UMNO untuk bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan bagi membentuk kekuatan dan kestabilan politik. Beliau memberikan kenyataan tersebut ketika diminta mengulas saranan PAS supaya kerjasama antara kedua-dua parti itu dihidupkan semula. Beliau menegaskan bahawa rakyat boleh menilai sendiri apa yang sedang berlaku dan politik seharusnya berdasarkan kepada sistem demokrasi dengan nilai-nilai Islam sebagai keutamaan.
Terdahulu, Musyidil Ampas, Datuk Hashim Jassin menyatakan keyakinannya bahawa kerjasama antara parti itu dan UMNO masih boleh hidupkan kembali melalui Muafakat Nasional, di mana Muafakat Nasional adalah kerjasama politik antara UMNO dan PAS yang dibentuk pada 14 September 2019 susulan Himpunan Penyatuan Ummah. Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puak Jakasi mencabar Majlis Peguam Negara menjawab penghakiman Hakim Besar Sabah Sarawak, Datuk Abdul Rahman Sebli, yang mengatakan bahawa mantan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak patut dibebaskan kerana dinafikan pemberitaan yang adil. Menerusi hantaran di laman Facebooknya, beliau menganggap tidak ada yang mengejutkan apabila Majlis Peguam Negara meluluskan usul mencabar keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman Datuk Seri Najib. Menurutnya, Datuk Seri Najib memohon pengampunan penuh atas 12 hujah yang tidak mendapat pemberitaan yang adil dan bukannya untuk mengurangkan hukumannya. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Dun Rengit itu turut beranggapan bahawa usul Majlis Peguam Negara seolah menuduh Lembaga Pengampunan bersikap tidak adil dan menyeru Menteri Wilayah Persekutuan dan Peguam Negara untuk menjawab kekeliruan yang dimainkan oleh Majlis Peguam Negara. Sekian sahaja daripada saya, Adibah Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan, hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.